Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami merupakan Power Cohesive Strategies, Normative Reductive Strategies dan bagaimana menangani perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya Muhammad Azhar Iman akan membincangkan tentang apa itu strategi Power Cohesive. Kita terus kepada definisi Power Cohesive itu sendiri. Okey, strategi Power Cohesive ini ialah strategi di mana golongan yang mempunyai kuasa akan mempengaruhi golongan biasa untuk melakukan perkara yang mereka mahukan. Jadi di sini bermaksud golongan yang mempunyai kuasa ataupun golongan atasan akan memberikan arahan, mengeluarkan arahan, dan golongan biasa akan menuruti ataupun menjalankan arahan yang diberikan oleh pihak atasan. Okey, secara amnya, golongan yang mendapat arahan ini akan melakukan perkara yang mereka disuruh untuk lakukan. Dan kaedah ini juga didapati berjaya di beberapa organisasi dan beberapa agensi. Jadi ini bermakna strategi Power Cohesive ini boleh digunakan pakai untuk seseorang itu menjalankan atau menghidupkan sesuatu organisasi. Dan strategi ini digunakan dengan andaian bahawa golongan yang tidak mempunyai kuasa akan mematuhi segala arahan atau perubahan yang dibawa oleh golongan yang mempunyai kuasa. Jadi golongan-golongan yang mendapat arahan akan menjalankan segala arahan ataupun segala perintah yang diberikan oleh golongan atasan. Okey, seterusnya, golongan-golongan yang mempunyai kuasa ini boleh diandaikan sebagai golongan atasan di sesebuah organisasi, syarikat, sekolah dan sebagainya. Jadi di sini bermaksud golongan yang mempunyai kuasa ini ialah seperti pengarah syarikat di sesebuah syarikat, pengetua di sesebuah sekolah, para guru di dalam kelas, dan ibu bapa yang berada di rumah pun boleh dijadikan mereka yang mempunyai kuasa terhadap anak-anak mereka. Dan kaedah yang digunakan untuk menjalankan strategi ini ialah termasuklah memberi ganjaran ataupun memberi hukuman atau pendendaan. Dan sebagai contoh mudah, kita ambil guru di dalam kelas. Okey, guru di dalam bilik darjah. Guru mempunyai kuasa untuk memberi arahan kepada anak-anak murid mereka. Dan sekiranya mereka mahu menjadikan strategi ini lebih berkesan, mereka boleh memberi ganjaran ataupun dendaan kepada para pelajar mereka. Sekiranya para pelajar mereka membuat ataupun mengikuti arahan yang diberikan dengan baik, guru boleh memberi ganjaran. Manakala jika mereka ingkar, guru boleh memberikan hukuman. Menurut McNamara,
1999, perubahan ialah satu keadaan di mana struktur, teknologi dan manusia dalam organisasi bertukar bentuk. Konsep perubahan dalam organisasi merangkumi perubahan yang kecil sehingga ke keseluruhan organisasi. Pendek kata, perubahan ialah proses transformasi dalam organisasi. Dalam konteks ini, proses tersebut merujuk kepada asas perombakan pengoperasian sesuatu organisasi. Oleh kerana perubahan selalu terjadi dan pasti akan selalu terjadi, pimpinan organisasi harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi yang dipimpinnya. Di samping itu, perubahan tidak sepatutnya dilakukan hanya semata-mata terdapatnya kebosanan terhadap sistem lama atau kerana melihat organisasi lain melakukan perubahan. Oleh itu, setiap perubahan yang ingin dilaksanakan perlu mempunyai objektif-objektif tertentu supaya matlamat perubahan yang ingin dilakukan tercapai. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara menangani perubahan. Peranan sebagai seorang pemimpin adalah harus mempunyai kredibiliti dan reputasi yang hebat agar ia mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada setiap orang. Motivasi dan memberi inspirasi yang diberikan adalah untuk bersemangat dan bangkit bersama-sama dengan perubahan baru. Jadi, apakah peranan yang boleh dilakukan oleh pemimpin dalam menangani perubahan? Peranan pemimpin yang pertama adalah pemimpin harus mempunyai kemahiran untuk dapat mengenali perubahan-perubahan penting serta mampu mengambil tempat di dalam hati setiap orang agar semua orang dalam subordinat boleh saling menyatu dan saling bersimpati untuk membawa perubahan itu ke arah yang lebih positif. Pemimpin juga harus memiliki keupayaan memujuk asertif dan meyakinkan supaya subordinat lebih bermotivasi dalam melakukan perubahan. Pemimpin juga harus memberi inspirasi kepada setiap orang untuk menghadapi perubahan dalam pekerjaan, menghadapi perubahan dalam keluarga dan menghadapi perubahan dalam hidup. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dan keyakinan diri seseorang subordinat. Yang terakhir, pemimpin juga sepatutnya berupaya membentuk strategi perubahan berasaskan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dapat meningkatkan keupayaan pengurusan menghadapi perubahan yang tidak pasti atau tidak dapat dijangka.